الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Sampai dah? Jauhlah. Tengok muka surat 12 bagi 17 Akam Qadariyah. Betul? Betul? Akam Qadariyah. Tengok. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bi ulmihi fid darain amin ya rabbal alamin. Adapun kaum Qadariyah, maka yaitu 12 kaum, 12 mazhab. Qala musannif rahimahullah. Adapun kaum Qadariyah, cerita bab ni, cerita bab hadis Nabi Muhammad. Nabi kata akhir esok ni selepas kematian dia akan timbul kumpulan-kumpulan Islam ni. Banyak mana jadi 73 akidah pegangan. Semua pakak mengaku dia betul belaka. Tapi Nabi kata yang masuk surga satu saja, 72 masuk neraka. Hak kira ni yang masuk neraka. Kebiar putih sebab kita juga mengaku juga Islam, tapi akidah dia tu. Tengok. Nama apa? Nama dua akidah 72 ni, iaitu kaum Qadariyah. Puak yang i'tiqad dipanggil puak Qadariyah. Maka iaitu 12 kaum, 12 mazhab. Dalam demo tu pun 12 puak pula pegangan. Apa lagi? Hak kita bahas dulu Syiah. Syiah pun ada macam-macam mazhab lah. Islam kita dia mengaku dia Islam, tapi dia terkeluar daripada Quran hadis. Itu dia panggil terkeluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Tengok. Setengah mereka itu dalam mazhab 12 tu adalah i'tiqadnya, keimanan dia. Dia mau pegang kena bahawa kudrat hamba yang baharu memberi bekas dia. Puak ni pegang apa? Segala benda berlaku tu berlaku kerana jadi kudrat. Kudrat apa dia? Kudrat makhluk tu sendiri. Kalau kita makan ubat, lega sebab apa? Ubat tu lega. Kita sakit, telan ubat, telan lega. Siapa lega? Kerana bahan kimia dalam ubat tu yang melegakan. Tu dia panggil Qadariyah, kudrat tu. Padahal kita panggil ikhtiar saja. Lagi hakikatnya kita pegang Allah. Qadariyah ada sebab itu. Pak siapa mengiring pisau kutu sebab tajam tu lah. Dia pegang sangat tajam. Kita pegang kata semua wajib tajam tu ada dia, kena tajam. Tapi harus saja nak kutu tak kutu. Sebab apa? Sebab ada bukti Quran kisah Nabi Ibrahim, sembelih Nabi Ismail, pisau tajam tak masuk. Jadi tajam tu juga bukan boleh dikutu. Qadariyah ada, tajam tu yang kutu. Dia pegang itu, dia namai kita. Lawan aja. Tapi dia tunjuk bukti, dia namai itu. Dia panggil ada tu dia kira hantu. Ini berat ni. Orang Islam kita juga. Sebab apa pandai? Tak
pandai kena ngaji. Kita tak ngaji itu ada dia kena rajin. Harus saja nak pandai tak pandai. Kalau tak hampir pandai. Kau tak hampir pandai dia pengen itu. Kita punya itu tu sudah berjemaah sebab apa? Yang memberi kuasa saja Allah saja. Dia tak sebab tu dia bagi kudrat makhluk. Tengok tanya semai padi tu, benar, kolesterol. Masa tanah tu pokok kuning ya. Pupuk baja seminggu hidup. Kita nak katanya. Berat tu jadi penting tu. Kalau etika hati situ, qadariyah. Baja tu lah tu. Apa? Nama lagi. Kita dah ya adat dia kena buat baja. Harus saja hidup, harus subuh, harus dah. Hakikat kita pegang Allah yang disuka hijau ni. Kalau pegang semata-mata baca qadariyah lah tu. Tu tengok lagi. Dia mau pegang je lah. Bahawa kudrat hamba tu lain pada Allah, hamba berkala. Yang baharu kita semualah memberi bekas ia pada segala af'al perbuatan. Perbuatan apa yang jadi itu sebab tu. Dia tak kait dengan Tuhan. Ini buat qadariyah dia bagi. Terkeluar dari sunnah wal jamaah. Sebab kita kalau Quran bukan macam ni ya. Apa lagi? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang buat kamu dan barang yang kamu lakukan pun Allah yang beri izin. Betul kita. Demo lagi sikit dah tu. Ini dia panggil Papua qadariyah. Dok lagi kita lah juga. Kau tanya dah ni bodoh. Bukan nanti qadariyah di Arab tu dah. Qadariyah ni bukan nama apa. Pegangan dia tu, etika dia tu, kepercayaan dia. Ada tak saya kata tu? Tak percaya mentera, wajib kat tangan. Jadi dia mentera. Sebab dia pegang tu. Kita pegang boleh jadi, boleh tak. Harus saja. Walau berlaku selalu kita panggil adat itu, tapi hakikatnya kalau Allah nak beri, boleh. Tak mau beri, boleh. Jangan tak. Mana boleh, mestinya. Hak tu jangan. Hak tu buat qadariyah tu. Hak ni terkeluar dari Islam tu. Berat. Tengok. Tengok. Memberi bekas dia pada segala af'al hamba yang ikhtiariyah, yang bahasa ikhtiar. Ikhtiar makan ubat nak lega, kita pegang ya ikhtiar saja pegang ubat, tapi bukan ubat tu. Bukan bahan kimia dalam ubat tu yang menyembuhkan, cuma ada kena pakai ubat tu. Tengok Panadol. Kita pening kepala, kita jangan ubat apa saya? Kau suruh. Dia panggil ada. Aku ya tu dan adakah anda rasa saya pernah sakit kepala? Anak kita tu mulut lagi bi. Alah gitu. Aja nak pegang. Kalau pegang yang itu aja nah. Pegang ada tekan pegang dia tu lah. Ni Panadol stem, ni Panadol sakit ubat tu lah. Pasal dia. Tapi jangan hati pegang tu lega. Itu qadariyah. Ada lagi tengok qala musannif rahimahullah. Pasal apa anak pandai? Tak pandai kena dengan tuition lagi, dengan guru yang ada, bukan guru komand-komand, ijazah master, bukan guru SPM. Dia bukan di SPM dia. Tak pandai kena tengok anak pebakit cuti sekolah tak minta orang untuk lebih lagi. Pandai sebab tu lah. Jadi hak tu dia panggil qadariyah, kudrat. Mengaji tu menyebabkan pandai. Tak. Berlamok orang mengaji tu bingung itu. Nampak lagi? Berlamok mengaji. Tengok-tengok tak faham itu lah. Sebab apa? Yang beri faham Allah. Hak tu baru betul sunnah wal jamaah. Tapi cara kena mengaji lah. Yang kalau kau duduk di kedai kau duduk, insya-Allah pandai mampu tak pandai deh. Cuma etika kena pegang. Kena faham kau akidah tu. Itu dipanggil sunnah wal jamaah. Benda yang ini ikhtiar ini semua ni sebenarnya tak beri bekas. Allah yang beri. Jangan pegang benda ikhtiar tu dia jadi gitu. Hak tu qadariyah. Jangan main. Maka barang yang berlaku pada hamba daripada segala perbuatan, apa-apa yang jadi kat kita ni,
bagi puak qadariyah ni. Dan segala usaha hasil dengan ikhtiar sekalian. Apa itu? Kodrat yang dijadikan Allah Ta'ala pada hamba. Hasil apa? Hasil kodrat tu dah buat sendiri. Kerana kita buat gitu, jadi gitu. Lagi ada besi sekutu. Kita pun besi kepok besi, bengkok besi. Kodrat kita bengkok kau. Kalau kodrat kita bengkok, Tuhan tak kenal. Jadi berapa kodrat lah? Kodrat kita lebih bengkok, Tuhan lebih bengkok, dua lah. Banyak. Besi sebatang kita kepok besinya. Kita nak tu, kita bergerak kepok jadi semua dengan tenaga kita. Bengkok lebih bengkok. Di situ ada apa kodrat? Pertama kodrat kita. Dan di situ juga kodrat Allah. Nama lagi pada membengkokkan besi itu. Jadi kita nak kata apa? Kita kan Tuhan. Nak kata kita saja. Ada juga. Kita lah geng, kita bebeka, Tuhan pun bebeka juga. Jadi separuh saudara separuh. Ya Tuhan pun bebeka, kita pun bebeka. Tuhan 50, kita 50, share pun. Ya, saya pengen oleh kursi. Coba rumah dia mesti. Cane cereng tu. Tajam isi cane diputus singka kodrat Tuhan. Berat lah. Nak kata aku tengok memang apa situ. Sebenarnya apa? Tuhan lah. Kalau kita memang ada dengan itu, jangan nak mengatakan Tuhan tak boleh. Kena ikhtiar, usaha buat. Tapi hati jangan pegang datang ni yang memutuskan. Hakikat di situ ada satu kata. Itu dia panggil sa pada af'al tu. Satu pada perbuatan. Apa maksud satu kata? Hanya perbuatan Allah lebih bukan. Nak berputuh, kalau lebih bengkok, kalau lebih tutup, kalau lebih tajam, Tuhan belakang. Kalau pegang kata Tuhan pun pergi bengkok, kita bengkok, jadi separuh usaha Tuhan. Macam mana kisah Nabi Ismail sebenarnya bengkok tak masuk? Tajam pisau tukang memutus, tekan tangan Nabi Ibrahim tukang memutus, Allah kami putus. Nabi Ibrahim mimpi, Allah perintah suruh sembelih Nabi Ismail. Dia pomik Nabi Ismail. Nak ikat banyak. Cari pisau tajam, asah cukup tajam. Toreh batu pecah. Rai Nabi Ibrahim ni tekan kuat rai dia pun. Hikat tangan Nabi Ismail tak bergerak. Suruh tunjuk muka, tunduk ke bumi. Takut kesian tengok. Tarik habis ni tak masuk. Pisau tajam. Tekan kuat. Tak masuk. Sebab apa? Tuhan nak kata-kata ditajam tubuh makhluk, tekan tangan tubuh makhluk. Kalau aku tak letak bulu goma tak boleh. Jadi bila kembali pada kita ini, kita nak kerak besi, kerak apa dengan tangan, dengan pisau, dengan apa semua tu. Di situ ada kodrat Allah mengizinkan putus. Itu dia panggil sah, hanya perbuatan Allah. Itu dia panggil sah wahdaniyah. Qul huwallahu ahad. Hanya Allah saja. Cuma dia suruh kita ikhtiar. Jangan ambil besi tak satu kau dah tengok tak bengkok. Kenapa tak jadi pah ni? Kalau boleh besi nak bawa putih, tak boleh kata Tuhan buat belakang. Mengingat koli dia. Kita koli dia. Boleh besi tinggal itu. Kalau Tuhan nak bengkok, pakai esok itu. Mengingat Tuhan nak koli kita. Nak suruh dia. Lagi kita fikir gitu. Kita lah kena ikhtiar akal cari buat. Tapi di situ ingat pada melurus satu kerja Tuhan. Kalau pegang kata tajam kerana ring kita semua, qadariyah lah tu. Itu pegangan qadariyah. Maka berbilang-bilang kodrat yang boleh memberi bekas. Maka tak betul tauhid kita dengan Tuhan. Kata sah tadi. Tajuk sah tu lah tu. Sah pada perbuatan Allah, bukan kerja Allah satu. Maknanya buat apa pun semua Allah saja yang berkah. Itu tajuk dia. Memakan nasi, nampak gayanya nasi dia kenyang. Memang semua pun. Sebenarnya yang berkenyang Allah. Walaupun nampaknya selain adanya makan nasi itu kenyang. Makan roti kan itu hiok lah. Itu dia panggil. Kalau pegang mana makhluk, qadariyah lah tu. Tengok. Kalau musannif rahimahullah. Faham kan? Kita jangan lari itu. Kita kena ikhtiar usaha. Tapi hati pegang, ikhtiar usaha tak putus. Ingat. Tu ahli parlimen dah menang pihak daya. Tak siapa
siapa ni menang. Bila menang saya cakap, oh kerana kita kempen yang kuat. Turun rumah ke rumah. Oh, sebab tu kena sebut Alhamdulillah. Sakat kempen tak ada dia kalau Tuhan tak menang. Berapa ramai orang kempen ni api tu biasa aku tengok. Dia tak pakoh lah. Sebab apa? Tuhan tak ubah hati. Di situ. Tapi bila menang tak ingat Tuhan lah. Kerana kita turun kempen yang kuat. Kadang-kadang kempen tak menang. Ada dulu calon muka poster tak dapat menang. Sebab apa? Menang bukan kerana usaha kita kempen beri barang dari orang tak. Di situ ada Allah pada memenangkan. Cuma kita ni ahli sunnah wal jamaah kena ikhtiar. Orang nak tanding kena lah kempen. Jangan orang itu takut adanya kalau tak kempen di. Kena tak calon yang sempurna sesuai. Jangan tak betul. Kalau ikut adanya ya harus boleh jadi menang, boleh jadi kalah. Tengok kalau muslim faham itu dipanggil wa qadariyah. Dan segala usaha hasil dengan ikhtiar sekalian kudrat yang dijadikan Allah Ta'ala pada hamba. Ini pegangan qadariyah. Sama ada perbuatan itu dengan mubasyarah atau dengan tawali. Tawali dunia berseorangan ataupun bersekali. Apa lagi? Mubasyarah ni. Anda panggil dia? Orang kata bergabung sekali. Tengok. Maka i'tikad itu kafir pada mazhab ulama. Ma wara an-nahri mutlak kafir. Ma wara an-nahri ini iaitu ulama apa? Ulama kata apa? Iaitu mutlak jadi kafir. Dan pada jumhur ulama adalah i'tikad kafir jika diharus mereka itu lemah Allah Ta'ala daripada menjadi segala perbuatan. Bagi jumhur ulama, pegang yang kafir itu jika dia kata Allah tak boleh menjadikan segala perbuatan. Lagi, dikot tu boleh. Bagi pendapat ulama tadi ini, Mawarah Nahri ini, apa lagi? Dia ni kata apa? Iaitu hak tadi ni. Sama ada bersekali kah berhubung dengan kita sekali kah atau berseorangan kah? Apa lagi? Perbuatan di situ kalau pegang kata ya lah ikhtiar tu pergi bekas hak tu kafir. Tapi setengah ni kata jika dia kata Allah Ta'ala ni tak dibalas. Kalau hak kata ya lah Allah Ta'ala lah beri kekuatan tu beri jadi bekas tu. Hak tu dia jumhur ulama kata kali lah. Tak jadi kafir lagi. Tapi jika diharuskan oleh mereka itu lemah Allah Ta'ala, makna dia Allah Ta'ala ni tak boleh buat apa daripada menjadi segala perbuatan. Semata-mata perbuatan makhluk itu bekas hak itu kafir. Tapi kalau ada kata memanglah Allah yang beri kekuatan tu, tapi kena pakai kekuatan tu pasif. Contohnya gini, mana lagi? Kita sembelih lembu. Ini lembu seekor. Tajam pisau tangan kita. Tekan berat tu memang tekok. Bila putus tekok kita i'tikad dah. Kalau i'tikad semata-mata kena pisau yang tajam memutus tu kafir lah. Sebab Tuhan tak suka kosong. Bab tekok ni. Tapi dia kata dia sakut juga. Yalah. Kemana Tuhan diputus tapi basah kena tajam. Alah cakap itu. Tu pasti. Sebab dia bukan Tuhan juga, tapi basah kena tajam. Dia kata, jika kita kata tajam ni ada saja. Kalau cupur pun boleh kalau Nabi. Kena tu kita sudah berjemaah. Maknanya semata-mata Allah. Hak satu lagi dia kata, ya Allah betul. Tapi basah kena tajam. Dia kait juga. Itu pasti. Hak tengoknya tadi ni adalah hak ulama di ulama atas. Tak sanggup Tuhan langsung. Semata-mata tajam tu dibutuhkan. Tak boleh. Jadi kudrat makhluk, tajam tu juga makhluk, pisau tu juga makhluk, tangan tekan tu juga makhluk. Tiga-tiga tu tak boleh apa. Allah akan jadikan. Sebab tu pegangan dia ni. Ada yang pegang sebab tekan tangan pisau, tapi pakai tu kafir tu.
Kalau tak iyalah, pasal dia kena tekan. Tuhan lah minta jangan, sikit-sikit. Hal ni pasti juga. Okey, pasti. Jangan percaya gitu. Hak kita bukan apa? Bahasa pakai adat dia, tapi harus saja boleh putus, boleh tidak. Tajam boleh putus, tak tajam boleh putus. Itu betul. Sebab apa? Semata-mata kuasa Allah pada memutuskan. Itu bab kisahlah kias dan dalil. Itu pegangan kita. Yang berhak kalau musannaf Qadariyah dah dia pegang tu perbuatan makhluk tu dia pegang. Gitu. Habis ada. Dan setengah mereka itu puak Qadariyah lagi. Banyak Qadariyah ni. Ni dia kira dalam kumpulan Islam. Apa lagi? Tak boleh kira hak kafir pun. Hak kafir tu tak boleh masuk campur langsung. Tapi kalau ni orang kafir cuba nak masuk dah cara hak kita. Hak tu. Lagi hak orang kafir. 2-3 minggu lepas ada wakil menteri seorang. Nama apa? Ni, tak tahu nama apa. Kau tengok orang tak mahu habis tu. Dia minta sunah-sunah syariah Islam supaya hatta wakil bukan Islam kafir lah suruh masuk surga. Makul itu. Maknanya kalau masjid pun ibarat macam tu lah, minta calon hak bukan Islam jadi injek surga. Habis bukan tu. Pendirinya kita. Apa lagi? Gimana? Sultan Selangor buat pernyataan. Jangan campuri urusan orang Islam. Lepas tu, kami minta maaf. Lepas tu senyap itu. Yang 3 tu mana? Yang dulu pergi ke RS sangat-sangat. Kata kalau kena ke demo, senyap ni. Pakai maaf gitu. Kalau tak kita, apa? Nyek ecek. Nyek putih 3-4 pagi. Demo tu pergi tu. Enggak lah kita negara-negara. Orang kafir tak boleh urus dengan Islam langsung. Contohnya, Pak kafir. Tiba-tiba anak tina dia masuk Islam. Nak menikah. Pak ni dah lagi tu ni. Bila nak menikah ni dengan orang Islam. Anak masuk Islam. Boleh jadi wali apa? Tak boleh jadi wali. Sebab apa? Bila masuk Islam dia terputus dengan kafir. Tu kafir tak ada hilap jaga walaupun sekali. Seorang pak ada 2 orang anak. 2 orang anak. Anak jantan. Dua-dua boleh terima pesaka. Satu hari anak hak seorang ni lari masuk agama lain. Tinggal Islam. Automatik hukum terputus terus dengan anak tu. Pusaka apa tak boleh. Tu Islam bukan boleh gabung dengan orang kafir. Islam kita belah lain. Saksi tak boleh hakik orang kafir. Tak sah. Orang kafir mari tumpang semayang kita maghrib. Tutup aurat ambil semayang. Tak imam apa hijab bin molek. Berkongkong, po'e di hidung, basuh muka. Awak nak tu duduk lillahi ta'ala supaya semua cuci molek. Pergi pula pangah, bawa pula tetap sunat. Kerak lancau. Kami faham moleknya. Potong pergi masuk juga. Tak muncak. Belajar tak semayang start dari takbiratul ihram sampai salam. Pancok Fatihah pasal. Sah semayang? Tak sah. Sebab apa? Sebab syarat semayang Islam sampai kiamat tu. Jadi kalau semayang betul tanya sah tak sah. Sebab dia tak muncak tak masuk Islam. Islam dia ada siap dah. Kata kunci dia sampai kiamat. Tu kan kafir tak campur orang itu. Bak urusan kaum Islam. Kalau dia masuk dalam urusan orang Islam, dia nak tegur apa? Apa lagi? Berat tu. Kalau kita baca kitab bab korban. Agaknya kita tak urut. Ya tak? Kita ni buat akikah. Bila buat akikah anak, kita ada kawan bukan Islam, mari makan. Mana tahu daging? Makan daging, Allah sila makan. Wajib kena gondongan. Wajib ganti. Kena cari juga agak-agak sekarang mana dia memakan, ganti masuk dia. Haram kita jangan berkata. Kalau tu Islam dia kerat tu, tak boleh apa. Mari hari ni nak masuk campur hal kita. Nak bahabat tu apa?
coba apa? Baik. Bak semayang dia tak boleh masuk apa. Bak puasa dia tak boleh masuk apa. Dia puasa molek pun tak sah juga sebab syarat puasa Islam letak siap dah tu. Jadi orang kafir jangan masuk campur urusan kita orang Islam. Tak boleh. Harta pusaka tak boleh. Wali tak boleh jadi. Saksi tak boleh. Allah Akbar. Mengubah dasar kerajaan sebenarnya tak boleh. Kalau ikut kerajaan Islam. Ini tak payahlah demokrasi dia kira siapa ramai. Hak bego ramai menang. Dia bukan kira hukum. Berat tu tuan. Nampak lagi. Islam dengan kafir dia asing-sia. Raya kita dengan raya demo tak macam. Raya kita dia kira ibadat. Sebab tu tak leh-leh tak tamat. Kita raya haji 10 Zulhijjah. Berasa nak halih 16 Zulhijjah boleh tak raya haji? Terus kau tengok. Kelah menjawab, kelah tanya dawai boleh lah, kita mereka. Janji-janji nak mari hari Sabtu tak jadi, tak jadi. Tak apalah. Ni benar termaktub dah, dia ibadat. Sebab tu tak boleh buat depan raya, kursi raya tak ada dulu sekali. So 90-an masa tu. Oh, kebetulan Melaka raya Cina, Melaka raya Hindu, Melaka raya kita. Depan raya. Oh, mufti tegur. Tak boleh wamin. Kita ibadat kira dengan Allah. Sebab tu dia tarikh dia ada hari bulan dengan tengok bulan. Bukan pakai telinga, tengok bulan. Tetap siap dah sampai hari kiamat. Ini berat kita ni. Rambut orang Tina, Tina Muslimat kita. Kalau nak pergi karang rambut, pergi kedai Cina, hak bukan Islam lah. Bukan nanti orang datang. Orang Tina hak kafir tak ada tengok rambut orang Tina datang. Ada macam-macam dulu kerja pergi kedai Cina, pergi keriting rambut. Gini jadi. Rambut dia afro memang tu. Pergi ke siapa buat? Apa yang buat? Lah mana boleh. Walau Tina sama Tina. Boleh lah. Perempuan kafir haram melihat aurat perempuan Islam. Tak boleh. Kita sama Islam kita tak tahu. Tu rakyat tertingginya bezanya Islam dengan kafir. Apa lagi? Allah kata orang kafir ini najis. Jadi ulama faham. Tengok pegang kata najis banyak tu. Badan dia tu. Dah, badan dia tak najis. Walaqad karramna bani Adam. Jadi kalau orang kafir mati kita pergi pegang tak kena najis. Sebab dimuliakan ada alam. Najis akidah dia. Pegangan dia tu, i'tiqad syirik dia tu najis. Allah sebut Al-Quran. Innal kafirina najisun. Ada kan? Sebenarnya orang kafir itu najis. Sini bahan. Ulama bahan kata najis kan mana badan ke apa? Badan dah. Akidah pegangan dia. Jadi jangan kafir, jangan sentuh Islam. Jangan masuk campur. Tak layak masuk. Satu hari ada orang lelaki, seorang sahabat kata, orang Yahudi ni cerdik. Nabi kata kalau cerdik dia masuk Islam. Jangan ini Melayu kata orang kafir cerdik lah tu. Pandai orang pandai bakar. Tengok ini pahaman bukan sunnah wal jamaah. Kita pegang itu. Tengok kalau musannaf rahimahullah. Habis tu dia panggil puak qadariyah. Segala perbuatan kosmo dia mau pegang daripada makhluk hak itulah dibekas. Dan setengah ya. Dia mau ni etika apa? Daripada mereka itu adalah etikanya bahawa syaitan itu berdepek ia akan Tuhan. Berdepek dia apa lagi semacam lah. Apa lagi? Dari kerana tiada baginya wujud yang nyata. Syaitan melapor. Tak lapor dia. Tuhan melapor. Tak nyata. Jadi syaitan dengan Tuhan ni depan dua kali. Nampak lagi. Sependapat macam Tuhan juga. Ini pegangan buat qadariyah. Sebab Tuhan kita tak nampak, syaitan kita tak nampak. Jadi dia kira-kira tak nampak tu kira
Tuhan belakang. Kalau itu lama roh kita tak nampak. Roh kita nampak tak nampak. Adakah roh kita Tuhan? Ada. Okey. Dia urang gitu ya. Syaitan ni orang panggil berdepek itu seperti ia akan Tuhan, macam Tuhan juga. Dari kerana apa dia kata gitu? Tiada baginya wujud yang nyata. Tak jelas macam kita. Nampak orang kita. Maka dia pegang je nak. Dia pegang kata syaitan ni semacam dengan Tuhan. Kita pegang itu gini. Benar tak nampak ni berlambak angin tak nampak. Okey. Syaitan ni Allah buat. Syaitan Allah Ta'ala buat jangan pegang itu. Ini puak qadariyah. Habis. Maka i'tiqad yang demikian itu kafir, jadi kafir. Kita mengaji dah iblis dia jadi daripada api. Nampak? Dia ada bentuk. Dia ada bentuk. Berbahasa balik kata yang sok dia urai apa itu jin, apa itu syaitan, apa itu iblis, macam-macam pendapat. Kita akan esok dia. Saya baca kita ni Pak Habis esok jumpa lah. Ni orang sini ada apa esok. Dia urai setengah kata gini, setengah kata gini. Setengah kata syaitan itu bukan iblis. Jadi itu boleh. Syaitan itu sekumpulan daripada kumpulan jin. Cuma mereka itu kafir. Berbeza dengan jin. Jin ada kafir dari sana. Banyak. Jadi syaitan ni ciptaan Allah Ta'ala, makhluk juga baru. Cuma Allah tak nampak. Seperti mana jin. Jin ni kita boleh nampak dia bila di padang mahsyar esok. Setengah orang kata itu. Bila kita himpun pada mahsyar kita nampak jin. Jin tak nampak kita. Hari ni kita tak nampak jin. Jin nampak kita. Kecuali orang yang terpilih. Macam orang-orang pandai yang pandai-pandai ilmu tengok-tengok ni. Tak ada krim mana? Boleh agak sikit-sikit. Boleh ada lagi ni. Jangan pasal tak tahu jangan pada nak cari tengok, jangan minta doa jumpa mampu tak tidur lain dah. Risau. Nak pejam mata nampak duk cakung dia banyak. Setan ni banyak. Rupa pun hidup. Dia kecil merah lah kita. Kita seorang yang nampak. Jangan nak minta. Tuhan beri semua sekali jenah beri kita. Jenah berubah. Uduh pula tu musik kita apa? Kalau satu nak 5 tu kata. Ini dah terpilih lah. Kecuali yang dipilih. Macam orang kata harus beri betul tak? Allah nak beri dia, Allah buka hijab. Kita setelah kita. Saya kelik malam tu daripada Terengganu tu. Kebetulan naik kereta jalan banding. Wangi semua. Saya ni pula kata wangi semua. Wangi apa? Bini tadi. Ada kata memang bau wangi. Kata memang mungkin. Sini jom kalau saya ingatlah seminit namanya itu. Bau wangi semua. Apa lagi? Saya ada kacau pula. Duk bimbang apa asal klik duk kacau di rumah makku. Dia berhenti baca ni baca ada terokeh baca. Tak mana ingat buahnya dia jin nak lari dia pun kena ayat mulai pakai batin kat terokeh tak kena suih dia. Memang ayat Quran tapi dia kena juga dibaca ayat al-Aziz surah Al-Maun. Pasal apa tak lari dia tak kena suih tak lari deh. Supaya ubahlah. Awak ni yakit tinggi mani dia kena makan tak lagi makan meniduk kan jadi. Ayat Quran dia kena ayat-ayat dia, ayat tertentu dia misalkan mana panjang mana dia banyak. Jangan orang tepuh tak tahu. Ada lagu kisah kita budak-budak ni pondok luar cuti hari raya. Bila cuti hari raya ke pakai klik kapur. Klik kapur pak zaman dulu kapur zaman ni tanya anak. Dia kira dia jadual dia masuk sekolah. Jom lagi datang. Aku nak buat benda kaya. Anak mana kau ni batah dulu. Naik hantar lagi. Esok kau buka pula. Nak klik tak badan lah tu lah. Duduk di rumah dia, pondok kosong semua. Budak dia apa lagi? Duduk dalam pondok dia, pondok dalam tu selik. Kayu selik lah.
itu kan. Untuk itu tidak hotel. Kawan tu hotel pondok tu kan. Dok tidur sedap tengah malam pasal nak cing. Sudah tengok ada kawan tidur tepi. Tengok ke pintu kunci. Apa? Kunci apa? Tengok tiket pergi masuk pondok. Bukan dia lah. Dia pun baca ayat kursi. Baca ayat kursi sampai ketong. Pak kuliah maka sampai tu selimut dia baca pun tak tahu ni. Kita takut kahatu ayat kursi tahu. Dia masuk ke kuliah lagi mampu. Boleh lah. Laku di ruku ada yang dia ambil lah. Lain pada lompat tu tingkat. Dia kata ni jin. Jin dia nak teh tengok. Sebab tu jangan minta. Saya setakat tu mengajar ni 13 tahun lah mengajar. Minta doa saya jangan berjumpa. Nampak lagi. Ada. Kalau orang minta doa suruh berubah orang, boleh tak kena? Tak tahu. Tak tahu. Takut. Kita kena reti. Tapi jin ni pula aku dia masuk kan. Dia kenal perangai dia. Kita pun nak ubah dia kata siapa dia pemayang apa tu mampu nak marusak. Jangan kena jihad kemah ni. Kita pun nak buat kemah di train nak ubah. Dia boleh cuba dengan kita, dia kata lah. Dia pakai mulut orang tu tak kemalu kita. Tengok. Musuh ni apa nah? Tengok tu lagi. Amin. Dan setengah dari puak ni lagi. Kau tahu dia lagi. Adalah i'tiqad, yakni pegangan akidah dia, bahawa yang menjadi segala kejahatan itu ketiadaan syaitan juga. Dia mau tak pakai Al-Quran. Dia mau kata yang jadi jahat sebab kita jahat, bukan kena menggunakan syaitan. Kita mengaji sunnah wal jamaah, dalam hati kita ada dua. Satu nama dia mulhim. Mulhim ni malaikat. Satu nama dia Al-Khannas. Dia tiap-tiap kita hati panah, dia tak kering, ikik semua. Dia ada dua. Kalau hari bahasa nak baik tu bisikan mulhim namanya malaikat. Bahasa nak tolong orang, bahasa nak derma, bahasa nak insah, bahasa nak pergi masjid, itu dia panggil ajakkan dari malaikat. Jalan, bahasa nak mengendak. Tu dia tu. Tengok orang mana ni, bahasa nak mengendak, boleh lah. Tu bisikan khannas. Apa makna khannas? Undur. Al-Khannas ni bila kita ingat Allah dia undur. Dia tak duduk sini. Dia biasa. Makna dia bukan lagi tu, dia undur saya. Min syarril waswasil khannas. Daripada waswas al-khannas. Ada tak percaya? Jadi hati kita ni kadang-kadang dah hajak molek, dah hajak buruk. Kalau benar buruk tu, al-khannas duduk sini. Kalau hajak banyak molek, lama dia mulhim malaikat. Jadi puak qadariyah dia tak percaya dengan syaitan, tak kenal. Kita wajah kita mana boleh Allah wajah siap. Syaitan iblis ni dia hajak kita kepada kejahatan. Puak dia kata apa? Yang menjadikan segala kejahatan itu ketiadaan syaitan. Tak kenal dengan syaitan. Jadi bertajuklah lagi tak ayat Quran surah Al-Khannas. Min syarri waswasil khannas, daripada syaitan undur yang menanamkan rasa was-was. Kita sembahyang dia baca was-was. Dia ada dulu. Sebab tu kita baca sembahyang nak takbir, esok tu kita baca surah Al-Baqarah. Baca terkenal. Jadi nak elak penyakit was-was. Jangan takbir Allahu Akbar tu. Nak baca Fatihah, aku takbir ni. Dia begitu. Terang. Dia mari kacau pada Hasan ni semua. Was-was. Dia mari jadi itu was-was. Jadi cumanya di sini ada satu daripada cara sebab was-was ni, pertama jangan kecil dalam bilik mandi. Waktu kita mandi tu dalam bilik mandi dia kecil, nak kecil kita lah. Kalau rajin kecil ni dia kena penyakit was-was dalam hati. Syaitan duduk sini. Tu yang kadang-kadang takbir tak takal. Dia kena dekat bawah tu. Dia tak yakin dengan apa yang dia buat. Dia panggil syaitan was-was.
Setan al-khannas, setan undur. Bila kita ingat Allah, dia undur. Kita lupa Allah, dia lari. Jadi tiap kerja kejahatan ini berkait dengan setan, berkait. Puak Qadariyah kata tak kena-mengena dengan setan. Ini pening. Dia mau pening sikit. Dan yang menjadi kebajikan itu Allah Ta'ala. Apa lagi? Jadi hak wak molek tu Allah. Hak jahat tu kita semata. Tak sangkut dengan setan. Apa tu boleh? Apa lagi? Keburukan hak semua tu dia panggil. Maka i'tiqad yang demikian itu kafir. Yang dia pegang kebajikan Allah tu. Lari satu sikit tu. Dia panggil puak Qadariyah. Dan setengah mereka itu daripada mazhab Qadariyah lagi adalah i'tiqadnya bahawa untung baik apa untung nasib dan untung jahat nasib jahat. Kodok tu perkara ketentuan yang berlaku tak kita tu. Apa lagi? Meniaga untung, meniaga rugi. Yang ada dua. Hak untung tu baiklah. Hak rugi tu dia panggil kodok buruk. Apa lagi? Jadi kata tiada daripada Allah. Main dah. Dia mana tak kenal dengan Tuhan. Otak bakri dia jual kopok leko. Kopok leko turunan. Jangan faham belum makna tu. Saya belum tu faham lah. Dua kali saya nak keluar sama-sama. Kalau tu imam tu kan juga kopok leko ni. Memang dia jual kopok leko. Jangan ada. Saya kena suruh keluar sama-sama. Mana ada rumah dia? Dia tanya dawe. Kau betul tak? Kopok leko tu imam. Cuma itu kau bagus lah. Tapi jangan faham makna lain lah. Dia tak payah takwil kan. Dia bukan mutasyabihat, dia muhkamah. Kau leko, memang kau leko betul lah. Kita makan. Kalau takwil ni jangan. Tiba-tiba untuk banyak. Tak kena mengenal Tuhan sebab masakan ustaz. Itu Qadariyah lah tu. Apa lagi? Boleh ya? Kalau tak ada buka-buka kedai. Buka-buka kedai tak laku pula dah. Tak kena mengenal Tuhan. Apa lagi? Dia kira kita. Ini Qadariyah. Kita dah untung banyak pun rakyat dah rezeki Tuhan tulis dah. Ini dapat apa, esok dapat apa. Semua berkait dengan Tuhan. Nega-nega tengah hari tu tak jadi langsung. Tak boleh langsung. Tuhan juga. Jadi buruk baik dari Tuhan. Baru kena sunnah wal jamaah. Tengok. Buat dia kata kena. Adalah i'tiqadnya bahawa untung baik nasib ketentuan yang baik dan jahat tiada daripada Allah. Berat. Kita naik motor, pasang alat cukup. Dengan lampu, dengan segenap brek makan molek. Brek makan molek. Dia mau buat soalan tanya lukui. Nak tahu apa semakin makan semakin tak habis. Kalau makan tu tak habis. Kalau tak makan tak habis. Pening. Saya pun tak apa dia tanya. Benar apa kalau duk makan tak habis. Kalau tak makan habis. Berat. Selanjutnya kalau makan habis. Tak makan tu tak habis tidak. Benar kalau tak makan tu memang habis dah. Apa lagi? Kalau makan tu dia tak habis. Pergi break. Kalau break makan tu ada toh dia tak habis. Dia pusing tu. Tengoklah. Dia panggil untuk jahat, untuk baik. Kita pasang brek kereta untuk kita molek. Dengan segenap molek. Ikut aturan molek. Tiba-tiba segenap pergi molek. Pang! Accident. Nak panggil apa? Dari apa? Dia panggil iktirariyah. Iktirariyah ni dia panggil benda yang Tuhan beri kita. Bukan kehendak kita. Tak sengaja. Ada benda ikhtiar. Ikhtiar kita tu pun di situ juga kudrat Allah.
Dia panggil ikhtiariyah. Kita jalan-jalan jaga Allah pun dia tengok tu. Dia panggil ikhtiariyah. Siapa dia bagi? Tuhan. Nampak lagi. Ada benda kita ikhtiar, tapi melawan ikhtiar kita. Hak kita nak ini jadi ini. Allah juga. Berjaya dengan kita kena Allah juga. Tiga-tiga ada Allah juga. Jangan ada kata hak habis ni Allah, hak ikhtiar kita jadi kita tak tak. Situ di ikhtiar kita juga pun Allah yang beri. Nah, kita panggil pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi benda hak molek, benda baik, benda apa Tuhan mereka. Mereka kahwin bahagia molek. Nampak lagi? Allah yang beri. Bukan kita. Jadi saya sama laki ini bekerja sama, toleransi kira cara. Boleh molek siapa beri? Tuhan. Bukan sampai kita baik dah. Bahagia sampai mati. Boleh. Kekal. Lepas tu hak cerai dah. Cerai pun Tuhan juga beri. Cuma kesalahan kita syarak wayak siap. Tajuk syarak, tajuk lain pula. Taat tidak kita. Tuhan juga yang menyebabkan perbuatan. Sakut dengan Tuhan kita. Itu dia panggil untung baik, untung jahat. Duk lama laki bini tu kelahi-kelahi kira. Maka perceraian tu siapa tu? Jangan tu sampai kata cerai tu sampai tu laki dia. Tu tajuk lain, tu tajuk syarak. Tu laki tak bertanggung jawab. Tu tajuk hukum atas tu laki pula. Allah dah tanya jawab. Tapi tajuk berlaku cerai tu siapa? Tuhan juga. Maka cerai itu perkara buruk ke baik? Buruk. Jadi buruk dan baik daripada Tuhan. Khairihi wa syarrihi minallah. Itu pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tak ada lagi. Tapi kita kena ikhtiar. Dia tak boleh tinggal itu nak buat macam mana. Jadi molek-molek tak boleh sudah. Itu Jabariyah. Kalau buat-buat kita jadi gini-gini, Qadariyah. Jadi kita ni tengok antara Qadariyah dan Jabariyah. Hak ni lah Sunnah wal Jamaah. Nabi kata masuk surga. Hak lain semua tujuh neraka. Tengoklah. Tak kira lah hak ni baru hak ni. Habis. Maka i'tiqad pegang iman macam tu kafirun, jadi kafir. Ingat ingat kita hidup zaman ini timbul macam-macam lah. Bukan Qadariyah Jabariyah saja. Qadariyah berlama. Lama ini dia pegang dengan duit dia, dia pegang dengan pakat dia lah menyebab aku senang, pegang dengan ekonomi dia ni, pegang dengan masa depan dia, pegang dengan sijil dia. Itu Qadariyah tak tahu. Makhluk semua berpegang. Rezeki aku bergantung di sijil aku ni lah. Tuhan tu mana tu? Banyak lagi ni, banyak. Qadariyah banyak. Jabariyah tak ada lah. Ayah nak jumpa lah. Ada lagi. Tapi ada lah juga setengah. Semua kembali pada Allah belaka. Tapi makan kena Allah. Okey. Dia kena penuh juga. Semua serah pada Allah. Kerja telah nak rezeki beri. Dia nak mampu itu. Itu Jabariyah. Tak boleh lah. Dia panggil i'tiqad qadariyah. Sikit dulu. Dan setengah mereka itu adalah i'tiqadnya berbuat ibadat itu sia-sia juga. Dia mahu katakan buat ibadat itu tak ada apa. Kerana yang berbahagia itu barang siapa yang berbahagia pada azali. Nampak? Dan pada perut ibu lagi. Dia pegang itu. Jadi kita dah ibadat buat lama. Sebab Tuhan perintah. Tunggu ya. Lagi kemah itu deh. Tak pergi semayang pun tak apa. Kalau Tuhan boleh kita masuk surga, kemah tu. Ada lagi tu jawab. Kita ni Tuhan boleh dah. Kalau celaka sejak azali lampu ibu tu dia dah. Nasib, rezeki, jodoh, temuan. Lepas tu duduk pergi semayang apa? Tak boleh. Kalau Tuhan boleh esok mati masuk surga, siapa nak pergi masuk surga? Kan royak lah syarat royak janjian. Kita kan janjian pula. Janjian Allah. Siapa tak semayang, apa masuk neraka? Dia nak pakai betul boleh. Tak tajuk. Sahabat tanya Nabi. Kalau Tuhan boleh dah celaka bahagia sejak azali. Kalau ahli celaka. Kalau ahli bahagia, sebab apa kita perlu beramal? Nabi jawab apa? Nabi kata dia ada tanda-tanda ahli bahagia, tanda-tanda ahli celaka. Walau Tuhan Tuhan itu, tapi tanda ada. Bila tanda tu, tengok orang ni. Ketentuan sejak tadi.
Tanda-tanda masa lalu. Keputusan akhirat. 3 gitu. Kalau kita tengok di sini ni, tak ada tanda celaka atau bahagia tak mana? Kalau hajat kebajikan, dia boleh buat. Itu tanda orang bahagia yang ditulis. Kalau buat kejahatan, dia cepat. Buat kebajikan, itu tanda celaka. Jadi kalau tak sembahyang, buat tanda apa? Jangan lupa itu kalau apa Tuhan boleh siap. Kalau Tuhan boleh siap kita bahagia. Tuhan celaka bang. Tuhan boleh celaka lah. Kalau kau ada orang sembahyang, tak apa. Orang sembahyang pun belum tentu surga. Boleh. Ini buat satu ni. Lagi pecah habis baju telanjang kau jalan. Orang yang pakaian kalau tentu lagi surga. Boleh langsung ni janjian Tuhan. Dia panggil apa? Wajib pada aridi. Nah, wajib pada aridi, mustahil pada aridi, harus pada aridi. Ingatlah. Dia ada aridi. Aridi ini janji. Tuhan janji tak orang jahat masuk surga, orang jahat masuk neraka, janji. Tuhan janji tak orang baik masuk surga, janji. Jadi jangan pegang situ. Hak tu kerja Tuhan. Kerja kita buat hak dia suruh. Jadi dia beri tanda siap nak tu tanda bahagia, buat barang yang dia suruh, tinggal barang yang larang, itu orang bahagia. Buat barang yang dia larang, tinggal yang dia suruh, itu tanda celaka. Dalam ilmu dia, tentuan kita tak tahu. Lagi. Cuma kita tak boleh nak trace banyak mengalir ke dalam. Tanda-tanda saja. Tanda-tanda penyakit kulit apabila berlakunya akan keresahan garu-garu. Dia macam tu tanda dia. Apa lagi? Nanti saya benar ada dalil bukti dia. Jangan ini banyak cakap itulah. Orang yang guru sembahyang pun tak belum tentu surga. Ya, itu kita Tuhan. Tapi ada tanda-tanda. Ada tanda-tanda. Tanda orang mengandung muntah-muntah. Mengandung lah. Apa lagi? Tapi kalau boleh siap dah memang tak ada mengandung, tak bagi muntah-muntah. Tak kalau tak bagi mengandung. Dia kena faham juga. Tanda-tanda kena ada. Tanda-tanda pada siapa? Tengok pula. Okay. Orang kafir buat kebajikan, boleh tak masuk surga? Tak boleh sekali-kali. Apa lagi? Sebab macam tadilah, memang tanda-tanda orang mengandung selalu muntah-mual-mual. Ustaz Fakri pun mengandung mual juga. Takkan dia mengandung? Takkan dia nak mengandung? Macam tadilah. Jangan pula hukum kata orang buat baik masuk surga. Tengok orang baik itu siapa dia. Baik yang macam mana kena dengan syarat. Faham lah. Orang ini tak kira. Boleh jadi. Kita tak tentu. Boleh jadi dia esok dia tak tu. Hari ini dia kat ini tu. Dia pakai otak banyak. Orang kafir pergi nak sunat masuk surga pun ni. Tuhan janji macam ni lah. Tanda-tanda dah siap. Dijanji oleh Allah dan Rasul. Itu sunnah wal jamaah. Dia berpandu Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Berarti saya kata dulu. To be continue bersama. Saya tak bagi 2 kali baru ni. 2 bulan tak bagi. Sebab jadual berlari. Jadual saya tepat lagi. 30 hari bulan kena hari Khamis. 1 hari bulan kena hari Jumaat. Jadi payah lari kan. Jadi lagi jadual tepat lagi. Tak ada. 2 bulan tak ada. Tak ada saya kata dulu. Sampai dan akhirnya maka dan setengah mereka itu etikanya menafikan sirah. Menafikan sirah, menidakkan tak mengaku adanya akan titian sirah. Allah Subhanahu wa taala ala bismillahirrahmanirrahim. Allah faqihna fiddin wa alimna ta'wil wa ja'alna min ibadikal ulama wa salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil